أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah yang kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Seterusnya kita hadiahkan pada Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan pada Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala nambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
وعلى آله وأصحابه وتابع تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan dan keberadaan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu kisah yang didatangkan melalui satu doa, yang mana doa ini didatangkan oleh Allah SWT di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 di antara 3 ayat 10, 11 dan 12. Surah At-Tahrim ayat 10, 11 dan 12, dan doa itu berada pada ayat 11 muka surat 561 juzuk yang ke-28. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir, iaitu isteri Nuh dan isteri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun daripada siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua isteri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang yang masuk neraka. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman pula, iaitu isteri Fir'aun, ketika dia berkata, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu. Bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di dalam syurga, dan selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan perbuatannya Fir'aun, dan selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim.
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan di dalam rahimnya sebahagian daripada roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dalam kitab-kitab Tuhannya, dan dia termasuk orang yang taat. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, 3 ayat yang didatangkan oleh Allah SWT pada penghujung surah At-Tahrim ni tuan-tuan, Allah SWT menggambarkan tentang 4 golongan wanita. 2 daripada kalangan kafir dan 2 lagi daripada kalangan orang beriman. 2 daripada kalangan kafir, dia mempunyai suami yang soleh. Suami soleh, isteri ingkar. Iaitu yang pertama isteri Nabi Allah Nuh AS dan isteri Nabi Allah Lut AS. Kemudian dua orang yang beriman. Yang pertama Asyah binti Muzahim, iaitu isteri kepada Fir'aun. Suami zalim, bukan ingkar lagi, zalim. Sampai Allah SWT menggezekkan Fir'aun ni sebagai manusia yang paling zalim, yang paling jahat. Sampai tahap Allah Ta'ala sediakan satu neraka khas untuk Fir'aun. Tapi isteri dia soleh, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah yang kita nak ceritakan pada pagi ni, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, iaitu Maryam binti Imran, mak kepada Nabi Allah Isa AS. Tidak mempunyai suami, tetapi taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, riwayat daripada Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Imam Ahmad menyatakan bahawa satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat. Dipanggil sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat, sahabat datang. Kemudian Rasulullah buat garisan 1, 2, 3, 4. Setelah Rasulullah buat garisan tuan-tuan, ketika tu Rasulullah bertanya pada para sahabat, "Wahai sahabat, kamu tahu tak ni garisan apa?" Lalu sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, hanya Allah SWT dan Rasulnya sahaja yang tahu." Lalu ketika itu Rasulullah menjawab, "Sungguhnya garisan ini menunjukkan bahawa 4 orang yang akan menjadi penghulu bagi wanita penghuni syurga." 4 orang penghulu bagi wanita penghuni syurga. Yang pertama sekali tuan-tuan, disebut oleh Nabi SAW riwayat Ahmad, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ni tuan-tuan adalah ketua bagi penghuni syurga. Kenapa tuan-tuan? Itu soalan. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Sebab isteri Rasulullah. Kalau kita jawab sebab isteri Rasulullah, maka apa beza dengan isteri Nabi Allah Nuh dan isteri Nabi Allah Lut tadi? Maka isteri orang soleh belum tentu isterinya soleh. Maka jawapan untuk menyatakan bahawa dia isteri Rasulullah itu dah tertolak dengan jawapan Allah SWT dalam 2 orang yang Allah Ta'ala datangkan pada ayat tersebut. Habis jawapannya apa? Tuan-tuan, pada awal perkahwinan Nabi SAW, ini dipendekkan cerita. Awal perkahwinan Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ada satu riwayat menceritakan bahawa Rasulullah SAW bertanya pada Sayyidatina Khadijah, "Wahai Khadijah, adakah
kau mengahwini aku ni disebabkan aku bakal menjadi Nabi dan Rasul? Tu Rasulullah bertanya sendiri pada Khadijah. Sayyidina Khadijah dia tahu tak bahawa dia mengahwini seorang lelaki yang bakal menjadi Nabi dan Rasul? Ada riwayat menyebutkan dia tahu. Kenapa dia tahu tuan-tuan? Salah satu cerita yang dia tahu bahawa Muhammad itu bakal menjadi Nabi dan Rasul, iaitu cerita ataupun riwayat melalui kisah melalui pembantu dia yang bernama, siapa nama pembantu dia? Maisarah. Jadi Maisarah ni pernah balik dengan Nabi SAW daripada berdagang, ya tak tuan-tuan? Maisarah teman Nabi SAW pergi berdagang. Waktu balik daripada berdagang tu tuan-tuan, mereka rehat di bawah satu pohon. Kerana kepenatan tiba-tiba datang seorang rahib. Jadi rahib tu panggil daripada jauh. Jadi Rasulullah, Maisarah tu disentuh Rasulullah. Maisarah ni lelaki tuan-tuan, bukan perempuan. Jangan tuan-tuan terbayang pula Maisarah tu. Maisarah tu lelaki. Nanti esok anak boleh letak nama Muhammad Maisarah. Seorang lelaki tuan-tuan. Jadi bila Maisarah nampak rahib tu panggil daripada jauh, dilambai, Maisarah pun sentuh Rasulullah. Muhammad, cuba lihat. Lalu ketika tu Rasulullah kata, pergilah. Kau tak pergi? Tak, aku penat, dia kata. Lalu Maisarah pun pergi. Rahib tadi bertanya, kamu berdua daripada mana? Kami daripada Mekah. Buat apa di sini? Berdagang, bawa harta Khadijah. Siapa lelaki tu? Saudara engkau? Siapa lelaki tu? Dia tunjuk pada Rasulullah. Rahib tu, siapa lelaki tu? Itu adalah saudaraku, jawab Maisarah. Rahib tu jawab, tak, dia bukan saudara engkau, pembohong, dia kata. Kau bohong. Lelaki itu lahir dalam keadaan dia tidak ada ayah. Kemudian sempat duduk membesar dengan mak dia. Mak dia meninggal. Kemudian duduk dengan tok dia meninggal. Kemudian dia membesar dengan pak saudara dia. Ya. Jadi Maisarah bila dengar tuan-tuan terkejut. Bila terkejut saja ketika itu tuan-tuan, Maisarah pun mengaku benar. Dia kata, lelaki itu bukan saudaraku tetapi sahabat satu kerja membawa harta dagangan Khadijah. Baliklah wahai lelaki, dia kata. Bawa lelaki tadi balik, jaga keselamatan dia, sungguh lelaki itu akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi tuan-tuan, Maisarah tahu. Jadi balik pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tanya, wahai Maisarah, apa yang dikenaki oleh rahib tersebut? Tak, lelaki itu tak ada apa-apa. Dia cuma tanya, rahib tanya pada aku, kita datang daripada mana dan buat apa dekat sini. Tak ada lain? Tak. Jadi balik tuan-tuan sampai Mekah, Maisarah hantar laporan tentang perjalanan dagang dia bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu akhirnya setelah daripada kisah tu tuan-tuan, laporan tadi dah dibuat, Maisarah pun bercerita pada Khadijah tentang bahawa Muhammad akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebagaimana yang telah diberitahu oleh rahib ketika kami pulang dalam perjalanan pulang. Jadi Sayyidina Khadijah dia tahu. Jadi Rasulullah SAW bertanya pada Khadijah pada awal perkahwinan, wahai Khadijah, kenapa kau berkahwin dengan aku? Adakah kau berkahwin dengan aku disebabkan aku bakal menjadi Nabi dan Rasul? Khadijah kata, tak. Aku berkahwin dengan kau bukan sebab kau seorang Nabi, seorang Rasul, tapi aku berkahwin dengan kau kerana aku mengharapkan kau menjadi penghantaraan di antara aku dengan Allah. Kau menjadi penghantaraan di antara aku dengan Allah. Tuan-tuan apa yang faham? Tuan-tuan nampak apa? Ikhlas. Itu yang lambangkan ikhlas. Ketika hujung usia Sayyidina Khadijah, waktu itu Sayyidina Khadijah dalam keadaan sakit tenat. Rasulullah duduk di samping Sayyidina Khadijah tuan-tuan. Rasulullah SAW tanya, wahai Khadijah, aku mohon maaf pada engkau wahai Khadijah, jika perjalanan perkahwinan dan perkahwinan kita ini, menghilangkan segala-galanya yang ada pada engkau. Kau kehilangan harta, kehilangan kedudukan, kehilangan kemuliaan. Apa Khadijah kata?
wahai suamiku, sesungguhnya segala apa yang ku hilang ini bukan kerana engkau, tetapi apa yang ku lakukan ini adalah kerana Allah. Jadi tuan-tuan, ini bukan sebab isteri Nabi. Khadijah jadi penghulu syurga tu bukan isteri Nabi. Bahkan para ulama menyebut tidak ada seorang wanita pun yang boleh membanding-bandingkan dengan, tak ada. Cuba bayangkan yang paling mudah sekali, kita ambil contoh. Waktu Rasulullah SAW balik daripada Gua Hira. Rasulullah balik daripada Gua Hira tu tuan-tuan, mendapat wahyu yang pertama dalam keadaan menggigil-gigil, ketakutan. Kerana satu perkara yang sangat baru bagi Rasulullah SAW. Tapi tuan-tuan, ketika itu bagaimana penerimaan Sayyidah Khadijah? Ini saja satu perkara yang tidak ada pada mana-mana perempuan. Cuba bayangkan suami balik solat Isyak dalam keadaan menggigil-gigil tuan-tuan. Biasa isteri buat apa? Kenapa bang? Apa jadi? Cerita. Digoncang-goncang suami tu. Silat-silat hari bulan, suami tu tak mati sebab ketakutan tadi, tapi mati sebab kena goncang isteri tadi. Begitu juga tuan-tuan, cuba bayangkan waktu sebelum diangkat menjadi Nabi, kan dah makan masa panjang. Rasulullah SAW itu berulang alik ke Gua Hira. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan biasa pergi, dah biasa sampai ke Mekah melaksanakan umrah, maka tuan-tuan mesti setidak-tidaknya dibawa pergi ke kaki Jabal Nur. Kalau tak naik pun ke kaki dia. Daripada Masjidil Haram tu nak ke kaki Jabal Nur tu pun tuan-tuan, kita pergi naik bas. Kemudian daripada Jabal Nur nak naik ke atas tu pun tuan-tuan, tak ternaik kita. Kecuali orang yang betul-betul kuat semangat. Bukan kuat badan, kuat semangat. Tapi cuba bayangkan tuan-tuan, Rasulullah tak balik, Sayyidah Khadijah nak hantar makanan naik ke atas. Bukan disuruh khadam dia, bukan disuruh pembantu dia, dia pergi hantar makan. Cuba bayangkan tuan-tuan. Kalau perempuan Zimbabwe lah, bukan perempuan sini, perempuan Zimbabwe. Perempuan Zimbabwe tuan-tuan, dia telefon, Assalamualaikum abang kat mana dah? Ni ayang dah siap masak ni. Adalah sikit lagi ni. Kalau lambat lagi ayang makan dululah Kalau lambat ayang makan dulu. Cuba bayangkan suami lambat balik pun isteri terus makan, tak ada nak tunggu. Ini Sayyidah Khadijah tuan-tuan, dia hantar makanan tuan-tuan, berulang alik daripada Mekah naik Jabal Nur tuan-tuan. Tak ada orang boleh menandingi dia tuan-tuan. Itu sebab memang patut dia jadi penghulu bagi penghuni syurga. Yang kedua, Rasulullah kata yang kedua. Siapa yang kedua? Rasulullah sebut Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha ni tuan-tuan, anak Nabi SAW. Lalu, memang padanlah jadi penghulu syurga, anak Nabi. Jangan, kalau isteri tadi pun ada jawapan dia, ni lagi pula anak. Ini bukannya jenis Allah Ta'ala makan rasuah. Kalau Allah Ta'ala tu makan rasuah, ya ini isteri dia, ni anak dia, memang patut sudah. Kita buat satu contoh tuan-tuan. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ni hidupnya susah. Cuba bayangkan tuan-tuan, ayah dia seorang pembesar, bukannya pembesar Mekah, pemimpin dunia. Rom dan Parsi di bawah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, anaknya hidup dalam keadaan susah. Satu, yang keduanya tuan-tuan, cuba bayangkan satu peristiwa diceritakan Sayyidah Fatimah ni tuan-tuan. Dia datang menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai ayahandaku, boleh tak aku nak minta seorang khadam untuk menguli gandum? Diuli gandum. Bukannya kerja pembantu rumah, minta uli gandum je. Sebab uli gandum tu, batu tu tuan-tuan nak digunakan hancur tangan Sayyidah Fatimah. Apa jawapan dia? Apa jawapan baginda SAW? Nabi SAW jawab, wahai Fatimah, adakah engkau menghendaki kesenangan dunia ataupun kesenangan besok di akhirat Allah SWT? Sayyidah Fatimah bingkas bangun tuan-tuan, terus pergi. Bangun, tak cakap gini, dah.
Kalau perempuan Zimbabwe biasa macam mana tuan-tuan? Bang, blender retak. Blender retak lah bang. Alah, pakailah dulu, boleh pakai. Awak tak tahu, bukan awak yang pakai, saya yang nak pakai. Awak tahu menteka darah je. Tu kalau perempuan Zimbabwe. Di kona sana, di kona sini. Tak, Fatimah tak. Kamu nak senang dunia ke senang akhirat? Bingkas bangun pula. Tak tunggu tuan-tuan. Ini bukan kerana anak Nabi, tak. Memang sifat kepribadian tu tidak ada tandingan. Yang kedua tuan-tuan, Nabi SAW sebut Asiyah. Asiyah binti Muzahim. Isteri Fir'aun, jadi kita cerita. Kemudian yang keempat, Maryam binti Imran. Jadi yang ketiga ni Asiyah. Asiyah ni tuan-tuan daripada bangsa Qibti. Daripada kalangan Qibti, Mesir ni tuan-tuan diduduki oleh dua bangsa besar. Yang pertama Qibti. Qibti ni pula bangsawan. Ketua kampung, PBT, YB, menteri, semua tu tuan-tuan jenis-jenis VIP, VVIP, semua dia. Yang duduk orang awam, kerja-kerja berat ni tuan-tuan, kerja-kerja buruh ni semuanya bangsa Bani Israel. Jadi Asiyah ni daripada bangsa Qibti. Bukan hanya saja bangsa, bahkan ayah dia, mak dia sangat dihormati dengan kedudukan, kemuliaan, harta. Dan Asiyah tu pula tuan-tuan, kepribadian dia tu pula. Sifat ayu dia, sifat lemah lembut, sehinggakan setiap bibir bagi lelaki yang berada di Mesir ketika itu mengucap tidak ada perkataan lain, nama yang disebut kecuali nama Asiyah. Yang akhirnya cerita tentang kepribadian hebatnya Asiyah ni sampai ke Fir'aun. Bila sampai Fir'aun tuan-tuan, Fir'aun yang mendengar cerita Asiyah ni pun tertarik. Jadi dia perintah pada Haman, menteri dia tuan-tuan, supaya pergi hantar pinangan. Bila hantar pinangan, kerana Fir'aun ni pemimpin yang memang dikenali sangat zalim. Jadi Pakcik Muzahim, bapa kepada Asiyah ni, tolak tuan-tuan. Tolak pinangan tadi. Bila tolak pinangan daripada Haman, Haman bawa pinangan Fir'aun tadi tuan-tuan. Bila ditolak, Haman punya marah tuan-tuan. Habis. Dicecanya, dimakinya keluarga Asiyah tadi. Balik tuan-tuan jumpa Fir'aun. Bila sampai kepada Fir'aun lagi marah. Cuba bayangkan raja tuan-tuan, yang mengaku diri Tuhan, tiba-tiba apa yang dia nak ditolak tuan-tuan. Kita anak saja, anak tuan-tuan. Anak kalau dah biasa disuap, apa yang dia nak dibagi. Tiba-tiba kata tak. Tu yang dia terguling-guling kat tengah jalan tu tuan-tuan. Dia terguling-guling kat kedai. Sebab dah terbiasa disuap. Boleh. Bila kata tak boleh, habis diguling. Ni Fir'aun. Jadi marah Fir'aun tuan-tuan, murka. Bila murka tadi tuan-tuan, perintahkan kepada tentera tangkap ayah Asiyah dan mak dia di penjara. Bila dah di penjara, seksa tuan-tuan. Waktu itulah Fir'aun panggil, minta tentera supaya panggil, ditangkap pula Asiyah menghadap. Bila tangkap Asiyah menghadap tuan-tuan, cuba bayangkan selama ni dengar cerita pun tertarik, ni lagi pula tengok orang. Bila tengok je orang tuan-tuan lagi tambah, dia kata, ni tak nak, memang nak, tak nak, memang kena dapatkan juga. Yang akhirnya Fir'aun bagi dua pilihan. Wahai Asiyah, sama ada engkau kahwini aku lepaskan mak ayah engkau, ataupun kau tolak lamaran aku. Kalau bahasa kita apa? Kalau aku tak dapat, orang lain tak dapat. Kau mati dan mak ayah engkau juga akan mati. Jadi Asiyah ni memikirkan mak ayah dia tuan-tuan. Akhirnya diterima pinangan tadi. Lamaran tadi diterima tuan-tuan, tapi bersyarat. Apa syarat dia? 3. Pertama, syarat dia mesti lepaskan mak ayah dia. Syarat yang kedua, mesti bina istana untuk dia, istana untuk mak ayah dia, isikan kelengkapan yang cukup dan sediakan makanan-makanan yang enak dalam istana dia dan istana mak ayah dia. Syarat yang ketiga, kau boleh kahwini aku, tapi bila sampai waktu malam, kau tak boleh tidur dengan aku. Kau boleh kahwin dengan aku. Siang, aku akan tunaikan tanggungjawab aku sebagai seorang isteri, tapi bila sampai waktu malam, kau tak boleh tidur dengan aku. Syarat. Apa dalam benak Fir'aun? Kira apa aku? Ya, Fir'aun kan tuan-tuan. Kau tak nak dengan aku tidur, tak apa. Esok lepas kahwin lain cerita. Dia akhirnya terima tuan-tuan.
Dia lepaskan mak Asiah, bapa Asiah. Dibenanya istana sebesar-besar tuan-tuan untuk mak ayah Asiah. Asiah sendiri cukupkan letakkan pembantu, khadam dan sebagainya. Tuan-tuan akhirnya kahwin. Jadi kahwin tuan-tuan, bila kahwin, lepas kahwin tu tuan-tuan perjalanan hidup sebagai masa. Tapi bila sampai waktu malam, Firaun balik ke istana Asiah. Balik ke istana Asiah tadi tuan-tuan. Allah SWT nak jaga kemuliaan Asiah, kehormatan Asiah ni. Allah jadikan satu ekor syaitan yang memang dirupanya sebagaimana rupa Asiah. Jadi bila setiap kali Firaun balik tuan-tuan, dia akan tidur dengan Asiah. Dia tidur dengan syaitan. Jadi dia ingatkan Asiah. Sebabnya Firaun ni tuan-tuan, dia tak ada anak dengan Asiah. Jadi dia ingatkan Asiah, rupanya syaitan. Dia tak tahu. Jadi tuan-tuan, bermulalah kisah. Perjalanan tu berjalan dengan elok cantik. Sampailah peristiwa yang pertama, bila tika mana Firaun tuan-tuan, dia mimpi masuk api dalam istana, dipendekkan cerita, diarahkan supaya dibunuh semua anak lelaki daripada Bani Israel. Sampailah lahirnya Nabi Allah Musa, mak Nabi Allah Musa menghanyutkan Nabi Allah Musa di Sungai Nil, kemudian ditemui, diselamatkan, dibawa jumpa Asiah, kemudian Asiah tengok, kemudian Asiah bawa jumpa Firaun, dipujuk pada Firaun. Firaun tuan-tuan waktu tu memang dah jatuhkan hukum mati ke atas Nabi Allah Musa, tapi dipujuk. Jangan, dia kata, sungguhnya aku lihat anak ni sayang dan kau pun juga sayang. Firaun kata, tak, pada engkau, tidak pada aku. Jadi seboleh-boleh nak dibunuh pada peringkat awal. Tapi disebabkan tuan-tuan sayangnya Firaun tu, pada peringkat awal Firaun ni dia ada tersilik, riwayat menyebutkan ada tersilik rasa dendam dengan Asiah sebab menolak lamaran. Tapi disebabkan tuan-tuan Asiah ni bila lepas kahwin, dia jaga hak Firaun tadi. Sebagai seorang suami, tak sedikit pun cacat cela diberikan perkhidmatan ataupun tanggungjawab dilaksanakan dengan sempurna daripada Asiah sebagai seorang isteri kepada Firaun. Sampaikan Firaun daripada asal rasa dendam tu tuan-tuan, habis semua, hilang, diganti dengan rasa kasih sayang sangat pada Asiah. Itu sebab sebagai tanda kasih sayang dia yang pertama, bujukkan Asiah tadi dengan izin Allah SWT, Firaun lepaskan Nabi Allah Musa. Itu tuan-tuan. Kemudian yang kedua pula, peristiwa yang kedua. Satu hari, waktu tu Nabi Allah Musa dah mula merangkak. Jadi Firaun ni dokong Nabi Allah Musa. Tengah didokong-dokong Nabi Allah Musa tadi tuan-tuan. Nabi Allah Musa pegang janggut Firaun, dia rentapnya tuan-tuan sampai meleleh air mata Firaun. Dicampaknya Nabi Allah Musa. Asiah ketika tu berlari tuan-tuan, sambut, ambil, angkat Nabi Allah Musa tadi, digendong. Firaun kata, tak, hari ni nak jadi apa jadi, Musa mesti mati. Musa mesti mati. Asiah kata, tak, jangan, ni anak kita. Dia pujuk, sayang punya pasal tuan-tuan, kerana baiknya Asiah tadi, win-win situation. Win-win situation ni tuan-tuan, kerana sayangkan Asiah tadi. Aku bagi pilihan. Kalau anak ni pergi ke emas, dia ambil emas, maka aku akan bunuh. Kalau anak ni pergi ke bara api, dia ambil bara api, dia makan, maka aku akan lepaskan dia bodoh. Jadi terus tuan-tuan letak emas sebelah kanan Nabi Allah Musa, letak bara api sebelah kiri. Jadi waktu Nabi Allah Musa nak berjalan pergi mengambil emas tu tuan-tuan, Allah perintahkan pada Jibril supaya turun ke bumi, tolak, selamatkan Nabi Allah, tolak. Jadi Nabi Allah Musa terus merangkak pergi ke bara api, dia ambil bara api, makan. Itu yang Nabi Allah Musa ni tuan-tuan, dia tak petah dalam berkata-kata. Jadi bila tak petah dalam berkata-kata, Allah Ta'ala hantar Nabi Allah Harun untuk menemani Nabi Allah Musa. Jadi hari itu tuan-tuan selamat. Peristiwa yang kedua. Peristiwa ketiga, Nabi Allah Musa dah mula remaja. Orang tahu dia anak angkat kepada Firaun. Berlaku pertelingkahan di antara seorang budak lelaki daripada kalangan Bani Israel dengan bangsa Kibti. Budak lelaki daripada bangsa. Gaduh. Gaduh. Dua orang perempuan datang jumpa Nabi Allah Musa, minta bantu. Sebab budak Kibti ni, orang Kibti ni kan bangsawan, dia punya belagak, dia punya sombong tu kan lain. Jadi Nabi Allah Musa datang. Bila datang tuan-tuan,
Kerana keras sangat budak lelaki tu, budak Qibti tadi tu tuan-tuan, sombongnya. Jadi Nabi Allah Musa tu nak bagi pengajaran, ditumbuknya budak lelaki tadi. Bila budak tu ditumbuk, jatuh tuan-tuan, ingatkan habis, rupanya mati. Mati tuan-tuan. Jadi bila mati saja tuan-tuan, berita Musa bunuh budak lelaki daripada bangsa Qibti itu sampai kepada Firaun. Firaun kata dah, hari ni memang. Waktu tu bila Nabi Allah Musa balik pada istana, Asia kata apa? Wahai anakku, dia kata, kali ni mak dah tak boleh tolong. Kalau bahasa Melayu kita lah, mak dah tak boleh tolong, ayah kau memang marah sangat dia. Kau kena keluar. Dan akhirnya Nabi Allah Musa keluar. Lari keluar daripada istana, tinggalkan istana tuan-tuan, rupanya hikmah besar keluar tinggalkan istana. Allah ketika itulah Allah SWT angkat Nabi Allah Musa menjadi Nabi dan Rasul. Dan Allah perintah pada Nabi Allah Musa supaya balik kepada istana. Balik semula ke istana. Sampaikan dakwah kepada ayah engkau. Dalam Quran Allah sendiri lakarkan, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa supaya balik ke istana, sampaikan dakwah kepada ayah engkau, ayah angkat engkau Fir'aun, dan sampaikanlah dalam keadaan kata-kata layyinan. Layyinan ni apa tuan-tuan? Lemah lembut. Cuba bayangkan tuan-tuan, Fir'aun tu Fir'aun seorang lelaki yang dah distempel, digezetkan oleh Allah SWT kezaliman dia tuan-tuan. Tetapi tetap Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa supaya bercakap dalam keadaan layyinan, selembut-lembut mungkin. Kerana dia ada status bapa. Ni apatah lagi bapa kita tuan-tuan yang memang beriman. Itu sebab berhati-hati. Jadi balik sampaikan pada Fir'aun tentang Allah. Fir'aun kata, bagi tahu aku tentang sejauh mana kebenaran. Yang akhirnya Nabi Allah Musa tunjukkan tangan dia, dikeluarkan cahaya. Kemudian Fir'aun kata, dak ni semua sihir. Dipanggil seluruh ahli sihir dia. Seluruh Mesir tuan-tuan datang, berhimpun. Kemudian lawan Musa. Jadi dicampakkan tali tu yang jadi tali ular. Nabi Allah Musa diperintahkan supaya campakkan tongkat. Jadi ular betul-betul tuan-tuan makan semua tali-tali tadi. Sehingga kan semua ahli sihir yang datang hari itu tuan-tuan, semua beriman dengan Nabi Allah Musa. Fir'aun punya marah lagi tuan-tuan, tak ada 2-3. Jadi rupanya tuan-tuan ketika tu di antara mereka yang beriman ialah mak dia sendiri. Iaitu Asiah tadi. Waktu itulah Asiah beriman dengan Allah SWT melihat tentang Nabi Allah Musa tadi tuan-tuan. Tapi dia tidak declare. 3. 4. Peristiwa yang keempat, satu hari tuan-tuan Masitah tengah sikat. Tengah sikat anak Fir'aun. Fir'aun ni tuan-tuan dia ramai isteri. Dalam tafsir menyebutkan, dalam riwayat menyebutkan anak Fir'aun ni tuan-tuan ada 157 orang. 157 orang. Ada beran? Cuba bayangkan tuan-tuan. Ni yang baru dikatakan Fir'aun ni. Kan? Ini dak. Awak berdegah-degah bercakap. Anak pun satu. Kan? Jadi tuan-tuan satu hari Masitah ni tuan-tuan tukang sikat rambut anak Fir'aun ni, sikat sisa. Riwayat yang kuat ada 2-3 riwayat. Tapi riwayat yang kuat menyatakan sikat tu terjatuh. Sikat terjatuh, Masitah sebut Bismillah. Allah, disebut Allah. Bila disebut Allah, anak tadi tuan-tuan, anak Fir'aun tanya, siapa Allah? Allah adalah Tuhan aku dan Tuhan kau. Habis ayahku Fir'aun kan Tuhan. Tak. Ayah engkau juga makhluk sebagaimana kita. Dan dia dan Tuhan Allah juga yang menjadikan Fir'aun. Jadi ketika tu tuan-tuan, bila anak Fir'aun dengar tadi, dia pun lari pergi jumpa ayah dia Fir'aun tadi, bagi tahu. Fir'aun panggil Masitah. Siapa Allah? Ada Tuhan selain pada aku? Ya. Siapa Allah? Dia kata. Allah Tuhan aku, Tuhan kau. Tuhan yang menjadikan alam ini. Fir'aun punya marah tuan-tuan, tak 2-3, akhirnya dipenjara. Ditarik, minta arah. Tarik balik, beriman dengan aku. Lalu ketika itu Masitah kata tak, dia kata. Bila kata tidak saja tuan-tuan, dipenjara. Bila dipenjara tadi tuan-tuan, lalu ketika itu dipujuk-pujuk untuk kembali beriman dengan Fir'aun. Tak. Akhirnya diseksa. Sampailah tahap kemuncaknya tuan-tuan, anak-anak Masitah tadi ditangkap. Kemudian anak pertama disediakan satu kawah besar minyak letak dekat dalam tu, dihidupkan api, bergelegak-gelegak minyak tadi. Wahai Masitah, kalau kau tak kembali beriman sujud pada aku, maka kau akan tolak anak kau yang pertama. Masitah diam, anak tolak, mati. Kemudian tolak pula anak yang kedua.
Tolak ketiga, Masitah tetap. Akhirnya Masitah sendiri. Jadi Masitah ni tuan-tuan ada anak kecil. Ada riwayat kata anak kecilnya tu tuan-tuan waktu nak tolak dia tergagak. Anak tadi bercakap, wahai ibu, sungguhnya Allah SWT telah membina rumah kita di dalam syurga. Jadi terus dia lompat. Waktu lompat kejadian Masitah ni tuan-tuan dilihat dengan dua mata Asiah sendiri. Dengan peristiwa yang berlaku terjadi kepada Masitah ni sehingga akhirnya Asiah ni menangis tak henti-henti. Dan semakin kukuh keimanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan sehingga akhirnya dia datang jumpa dengan Firaun, dia declare keimanan dia. Waktu itulah tuan-tuan hancur luluh hati dan perasaan Firaun. Akhirnya tuan-tuan dipujuk-pujuk dak penjara. Bila Asiah di penjara tuan-tuan pujuk lagi dak, dia kata aku tetap beriman dengan Allah, dia kata. Aku tetap beriman dengan Tuhan Musa. Aku tetap beriman dengan Tuhan Masitah, dia kata. Marah. Akhirnya tuan-tuan dibawa ke tengah padang pasir, dibaringkan tuan-tuan, diikat tangan dua kaki, kemudian sampai riwayat kata dia dipukul di rotan dalam keadaan telanjang. Pujuk tuan-tuan, tak. Sampai akhirnya batu daripada atas bukit tu digulingkan jatuh ke atas Asiah. Asiah kata, tak, aku tetap beriman dengan Allah. Jadi waktu nak diturunkan, nak ditolak batu besar tu supaya himpap Asiah tadi tuan-tuan, waktu itulah Asiah beriman, berdoa pada Allah SWT, wahai Allah, jadikan aku di sisimu sebuah rumah di dalam syurga dan peliharalah aku daripada Firaun dan perbuatan kejahatan dia, dan juga peliharalah aku daripada kalangan orang-orang yang zalim. Jadi waktu jatuh batu tadi tuan-tuan, Allah dah gambarkan kepada Asiah tentang rumah yang telah dibina oleh Allah SWT buat Asiah dalam syurga. Jadi Asiah tu senyum, ketawa tuan-tuan, ketawa. Bila Asiah ketawa, Firaun yang duduk atas bukit tu tuan-tuan tengok Asiah ketawa, dia tunjuk, kau tengok tu. Kan aku dah kata, dia ni dah gila, dia kata. Padahal waktu tu tuan-tuan, waktu jatuh tu, Asiah dah nampak rumah dia. Bukan sebab batu, sebab rumah. Jadi Allah perintah pada Israel supaya turun ke bumi, cabut nyawa Asiah. Asiah mati sebelum batu tadi himpap Asiah. Akhirnya batu tadi himpap Asiah dan keadaan jasad Asiah hancur. Hancur tuan-tuan. Ini bagaimana kisah Asiah. Ulama kaitkan kisah ni ibrah dan pengajaran Allah datangkan tuan-tuan. Yang pertama sekali, keimanan kepada Allah tidak menghalang suami tadi zalim. Orang bila ada suami ni tuan-tuan tak berapa baik, tak berapa cantik, tak soleh, bukan suami yang soleh, jadi itu tak menjadi penghalang kepada isteri itu untuk beriman pada Allah SWT. Itu satu. Jadi tak ada alasan kita nak kata, oh suami saya tak baik, suami awak baik, itu sebab awak baik sebab suami baik. Tak. Kebaikan kita, kebaikan yang dituntut oleh Allah SWT, keimanan, keyakinan, takwa dan ibadah, taat kita pada Allah SWT, tidak menjadikan penghalang untuk terus kita taat pada Allah melalui seorang suami yang jahat. Satu. Yang kedua, suami yang jahat itu tidak menghalang isteri tadi tuan-tuan untuk terus melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang isteri kepada suami. Ini Asiah punya cerita. Jangan disebabkan suami tak baik, isteri dia tak laksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri kepada suami. Sebab Asiah dia tunaikan. Itu yang sampaikan Firaun tu tuan-tuan, dia dengar cakap Asiah, dia sayang Asiah. Dan yang ketiga pula tuan-tuan, pengajaran besar. Jangan kita rasakan tuan-tuan kita dah baik. Balik nanti si suami pun cerita pasal Asiah kat isteri. Tapi jangan lupa pula tuan-tuan, dalam Asiah melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri kepada suami dia Firaun yang jahat tadi, dalam masa yang sama Firaun tadi pun tuan-tuan tak kurang menyempurnakan tanggungjawab dia sebagai seorang suami kepada Asiah isteri. Disediakan rumah yang cukup, rumah yang sempurna, kelengkapan rumah yang sempurna, makan yang hebat, tu dicukupkan tuan-tuan. Jadi kisah Asiah dan Firaun ni pun tuan-tuan detaili. Isu rumah tangga tak ada. Yang menjadi isu dia adalah iman. Itu isu dia. Isu rumah tangga tak ada. Ini kita belum apa-apa tuan-tuan mengharapkan isteri solehah. Tapi suruh isteri keluar pergi cari nafkah. Lepas tu bila isteri tu marah, tak laksanakan tanggungjawab dengan baik, kita mengeluh. Ni tuan-tuan, jadi kena teli.
Itu sebabnya tuan-tuan, kalau katalah kita orang beriman tak dapat laksanakan tugasan sebagai seorang suami yang baik tuan-tuan, maka kita lagi teruk daripada Fir'aun. Daripada segi konteks rumah tangga. Di dalam beriman tetap kita yang terbaik lah. Itu sebab hati-hati tuan-tuan. Jadi 3 perkara ni tuan-tuan sebagai satu pengajaran besar, ibrah, mesej yang ingin disampaikan oleh Allah SWT ke atas kita, buat kita sebagai renungan dan juga panduan bagaimana perjalanan Asiyah dan juga ketika Asiyah berhadapan dengan suami yang zalim, tidak menghambat dia untuk menjadi ataupun melaksanakan ketaatan dia kepada Allah SWT dan juga ketaatan dia kepada suami. Dan akhirnya Allah Ta'ala jadikan dia di antara penghulu bagi penghuni syurga. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah tuan-tuan sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita doa ketaatan, pengabdian pada Allah SWT, kesudahan yang baik, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kita, pasangan kita, anak keturunan, masyarakat seluruhnya tuan-tuan dalam naungan rahmat dan redha Allah SWT. Radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyya rabbah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan astagfirullah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.